revolusi Amerika. Pada mulanya seorang individu saja yang membiayainya, seorang individu saja, kerana bencinya kepada British. Sebenarnya antisemitik itu adalah untuk mempertahankan rejim Israel. Kalau kita kritik Israel, dituduh antisemitik. Saya tak setuju sangat dengan Islamofobia ini. Saya ambil contoh dengan pembakaran Al-Quran. Ini bukan masalah Islamofobia, Amin. Dia tahu apa yang sensitif terhadap orang Islam tu, sengaja dibuat. Islamofobia itu memang dia tak ada Kalau kita sebut antisemitik, terus kena tindakan. Jadi ini yang dikatakan naratif yang dijual oleh Barat, kita yang menjadi mangsanya. Assalamualaikum Prof Azmi. Waalaikumsalam. Amin. Sihat Prof? Sihat macam biasa, Alhamdulillah. Saya tahu Prof, dalam konteks etika dan protokol, bila seseorang tu sudah bersara dari dunia akademik, tak boleh dah guna Prof. Yep. Dan saya panggil wajahnya Dr. Azmi lah. Yep. Tapi dia dah jadi tradisi dalam masyarakat kita. Kalau dalam situasi cikgu, once a teacher, always a teacher. Dia dah bersara cikgu, orang tetap panggil cikgu. Ya, betul. Sama juga dengan saya. Saya juga panggil cikgu saya cikgu. Walaupun dah bersara lama. Tapi hakikatnya adalah selalunya bila orang panggil saya prof, saya biarkan je. Betul. Takkan nak kata, diam boleh tak panggil doktor? Ya, saya biarkan lah. Itu menunjukkan bahawa dia hormat kat kita. Ya, dia menghargai kita dan paling penting dia ingat perkara-perkara lama. Yes. Itu yang penting. So out of courtesy, saya just nak establish pada para penonton, saya nak panggil juga Prof. Boleh Prof? Boleh, tak kisah. Okay Prof, kita hari ni nak berbincang tentang siapakah sponsor di sebalik perang-perang di dunia. Yeah. Dia bukannya berlaku secara kebetulan, tetapi adanya dalang-dalang di sebaliknya. Bahkan kalau kita tengok di dalam dunia teknologi pun, kebanyakan gadget-gadget yang kita guna ni sebenarnya datang daripada senjata-senjata perang. Yep. Telefon kita yang asalnya dulu adalah walkie-talkie jarak jauh kan. Banyaklah perkara yang diinspirasi kepada perang. Soalan pertama saya, Prof, adakah sistem ekonomi kapitalis ni digunakan untuk menakluki dunia khususnya melalui peperangan? Secara umum dulu. Silakan. Ya, betul bahawa sekarang orang mengatakan bahawa kumpulan yang menguasai ekonomi itu menguasai kita dari segi ekonomi, mentaliti ekonomi. Itu memang betul, ada kebenarannya. Tapi sebelum mereka sampai ke peringkat itu, mereka menggunakan perang. Ini dinamakan sebagai ekonomi perang ataupun ekonomi pertahanan untuk mempromosikan sesuatu ideologi. Dan bukan sesuatu yang pelik bahawa ekonomi yang kuat itu akan dapat membiayai peperangan. Kerana peperangan ini bukan secara free. Mesti ada pembiayanya. Dan dikatakan mereka yang kaya, mereka yang banyak keuangan. Ya, bukan guna sudu garfu. Ya, bukan. Gaji terpaksa dibayar. Aset ketenteraan terpaksa dibeli. Jadi sebelum untuk membiayai peperangan itu, ekonomi itu mesti kukuh. Duit mesti ada. Dan kalau kita lihat sejarahnya lah, Amin, kebanyakan mereka yang membiayai peperangan ni lah mereka yang berduit. Mereka yang berduit, negara yang ada sumber pendapatan yang kuat, boleh membiayai peperangan. Dan bangsanya pula adalah negara-negara yang kecil, negara-negara miskin. Tapi itu adalah hakikatnya apa yang dikatakan dengan ekonomi peperangan itu sendiri. Saya nak pergi sedikit deep. Revolusi Perancis tahun 1789. Apalagi Waterloo, Revolusi Amerika Syarikat, Revolusi Bolshevik, World War, perang-perang dunia. Siapakah yang menjadi dalang ataupun sponsor yang membiayai di sebalik peperangan-peperangan tersebut? Ya, jauh sekali Amin pergi ke belakang tu. Jauh, saya memang jauh tu. tak, memang hakikatnya adalah, itu adalah sejarah. Paling penting adalah revolusi Amerika. Pada mulanya seorang individu saja yang membiayainya. Seorang individu saja. Kenapa dia membiayainya? Kerana bencinya kepada British. Siapa dia? Orang itulah, siapa tak ingat? Morris nama dia. Oh, Morris. Saya tak ingat. Tapi bencinya beliau kepada British, beliau membiayai revolusi Amerika pada ketika itu. Dan jangan lupa, Amerika Syarikat pada ketika itu dijajah oleh Empire British.
Ramai yang tak tahu. Ya. Tapi dalam sejarah, Amerika Syarikat tidak pernah mahu menyatakan mereka pernah dijajah oleh British. Jadi bermula pada revolusi Amerika itulah yang membiayainya adalah seorang individu saja. Kerana beliau terlampau, saya kata dia benci kepada British untuk merdeka keluar dari British, tapi akhirnya terpaksa meminta bantuan daripada kumpulan-kumpulan yang lain kerana individu seseorang saja tak mampu. Tapi hakikatnya revolusi Amerika itu bermula dibiayai oleh seorang individu, dan daripada kesan revolusi Amerika itulah Amerika merdeka daripada British. Dan itu ramai tak tahu tu. Mula-mula 13 koloni daripada British mengisytiharkan mereka merdeka daripada British. Jadi itu yang dikatakan bermulanya revolusi Amerika. Tapi balik pada siapa yang membiayainya, seorang individu yang saya cuma ingat nama surname saja, Morris lebih kurang. Bila bercakap tentang individu yang menjadi dalang melalui pembiayaan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya tangan-tangan gaib. Yep. Okay, saya nak pergi ke depan balik. Bila berlakunya serangan ke atas World Trade Center pada tahun 2001, Yep. umat Islam lah yang paling teruk pay for the price. Di mana wujudnya Islamofobia, dan paling teruk ialah umat Islam dilabel sebagai teroris. Yep. Walaupun ada yang kena label tu pun dia tak tahu menahu pun kepala ikut. Soalan saya, adakah serangan ini sebenarnya ditaja oleh individu-individu yang terlibat di dalam pembiayaan perang-perang sebelum ini? Ya, kemungkinan itu ada. Hipotesis itu memang ada. Sebab kenapa timbulnya persepsi Islam itu adalah pengganas. Kerana perkara inilah, insiden 2001. Kenapa? Kerana yang di depannya adalah orang Islam. Itu isunya. Tapi yang paling penting, siapa yang mendalanginya, yang belakangnya, membiayainya. Itu lebih penting lagi. Yang perlu kita tahu. Dan sekarang kalau Amin pergi, dikatakan ke hadapan sikit 2001, saya pergi lagi depan. Sekarang ni, perang Ukraine. Ukraine-Rusia. Ya, itu dikatakan paling bagus kita lihat siapa yang dikatakan membiayainya di belakang Ukraine, di belakang Rusia. Kerana perang Ukraine ni adalah dikatakan, saya risau sikit Amin. Kenapa saya kata risau ni? Saya keluar sikit daripada pembiayaan ni. Baru-baru ni ada tinjauan pendapat dilakukan terhadap 18 negara. Salah satunya Malaysia. Dan salah satu soalan ditanyakan adalah, apakah pendapat anda tentang Putin berkait dengan perang Ukraine lah? Semua 17 negara negatif. Semua 17 negara negatif. Saya fahamlah kenapa negatif, kerana negara itu Eropah, negara-negara barat. Tapi satu negara, rakyatnya 65% mengatakan mereka positif terhadap Putin. Siapakah negara itu? Kita. Malaysia, ya. Itu yang saya agak risau dalam perang Ukraine ni. Kerana majoritinya, kalau ikut tinjauan pendapat tu, menyatakan mereka kata Putin buat tu betul. Betul, Putin buat. Tak ada masalah. Itu yang saya risau. Kenapa saya risau? Katakanlah Amin, Beijing jajah pulau layang-layang. Sebab dia kata pulau layang-layang di Spratly Island tu milik dia. Apakah kita akan kata bahawa betul? Disama dengan konsep Rusia tu. Jadi ini permainan persepsi sebenarnya. Apa justification mengatakan bahawa Putin betul? Palestin. Kerana bencinya responden tu terhadap Amerika, kerana tak percayanya responden Malaysia terhadap Amerika, mereka memberi positif terhadap Putin. Tapi sebenarnya mereka berfikir di situ saja. Sepatutnya mereka berfikir jauh sikit. Sebab maksudnya, seperti saya katakan tadi, kalaulah Beijing buat apa yang mereka akan lakukan, kita terperangkap sebenarnya. Jadi ini dikatakan permainan persepsi, termasuk siapa yang membiayai perang Ukraine itu sendiri, dan siapa yang paling untung dalam perang Ukraine ini. Itu yang dikatakan, kalau saya katakan saya lari sikit, sebenarnya tak lari. Sebenarnya apa yang berlaku di Ukraine itu, siapa yang membiayainya, siapa yang untungnya, kita patut memahami apa yang berlaku di sebalik tabir. Saya, bila bercakap tentang peperangan, Prof, apa sebenarnya ultimate purpose, ultimate objective? Adakah sekadar mendapatkan kuasa,
Adakah sekadar untuk mendapatkan sumber ekonomi? Apa lagi sebab-sebab lain? Ya, paling penting adalah sumber ekonomi itu. Ideologi itu adalah, kalau perang Ukraine itu memang Putin kata kerana ideologi, kerana Putin katakan Ukraine itu adalah sebahagian daripada Rusia. Tetapi dalam perang Ukraine ni yang paling untung sekali adalah syarikat-syarikat pertahanan. Terutama sekali daripada Amerika Syarikat. Raytheon, Boeing, Lockheed, mereka yang paling untung sekali. Jadi dalam peperangan itu banyak dikatakan keuntungan manfaatnya, dan salah satunya adalah keuntungan ekonomi oleh syarikat-syarikat pertahanan. Dan syarikat pertahanan kita tahulah yang paling besar di mana, siapa yang paling kuat, siapa yang membekalkan senjata. Jadi ini semua dikatakan bahawa perang ni bukan sahaja ideologi sebenarnya. Mungkin dulu-dulu bila Amin mengatakan contoh yang dulu-dulu tu, mungkin itu berkenaan dengan ideologi. Tapi sekarang ianya bukan berkenaan dengan ideologi. Ianya berkenaan dengan siapa yang dapat untung dari segi keuangan. Jadi itu adalah perang sekarang, Amin. Berbalik pada money is king. Ya, betul. Cash is king. Ya. Amerika Syarikat, mereka cukup handal dalam mencipta masalah, tetapi dia tidak nampak mereka sebagai pencetus masalah. Contoh, Prof, baru hari ini kita nampak betapa malapetakannya Perang Vietnam tahun 1955. Betapa deritanya rakyat di Iraq disebabkan perang pada tahun 2003 yang menyebabkan kejatuhan Saddam Hussein. Soalan saya, Prof, ketika tragedi ini berlaku, orang tak nampak. Maknanya, sekali lagi, handalnya Amerika memanipulasi media. Komen, Prof. Ya, betul. Itu dikatakan permainan persepsi. Social media pula tak ada masa tu. Walaupun tak ada, tapi sekarang dah ada. Sekarang dah ada. Wah, Amin, saya suka dengan Amin. Dia suka pergi sejarah lama sikit. Saya suka cakap benda sekarang. Saya ambil petik yang sekarang lah, perang Ukraine. Betul, saya buat sejarah, Prof relate dengan Ya, sekarang. naratifnya perang Ukraine adalah naratif, sama ada naratif NATO Amerika Syarikat ataupun naratif Rusia itu. Tapi nampak sekarang naratif daripada Rusia itu rakyat kita lebih percaya. Dan bagi pendapat peribadi saya sendirilah, apa yang dilakukan oleh Putin itu tak betul. Walaupun dikatakan apa dalil yang digunakan itu, tapi ini adalah persepsi sebenarnya. Semasa di perang Vietnam, di perang Iraq, kita tahu terutama sekali apa yang dilakukan perang Iraq itu adalah tidak betul. Dalil yang digunakan untuk menceroboh Iraq itu memang tak betul. Tapi persepsi yang dimainkan. Jadi ini betul pentingnya naratif itu. Satu perkara, Amin, ialah kalau kita nak tahu apa yang berlaku tentang perang geopolitik dunia sekarang, macam saya sendiri, saya terpaksa lihat CNN, BBC, ataupun Sky News. Paling common sekali CNA daripada Singapura. Paling common tu. Kira paling common. Kenapa saya kata paling common lah? Sebab jiran kita. Ya, sebelah tu ya. Sebelah tu. Masalahnya mereka mempunyai naratif-naratif sendiri. Dan Channel News Asia Singapura ni, ialah nama dia CNA. Sebelah pagi dia, memang cerita hal dunia. Dia cerita Singapura malam je. Maknanya belah pagi is everything about the West. About the West, about the world, tentang global. Okay. Tapi masalahnya media kita, 90% adalah berita tempatan. Sikit aja berita dunia. Sebab tu untuk membentuk naratif itu memang payah. Jadi itu yang saya risaunya bila rakyat kita melihat, membaca, mendapatkan maklumat, mereka akan terbentuk naratif sendiri. Ataupun naratif yang barat tu lah. Dia membentuk naratif berdasarkan sentimen semata-mata. Dan itu yang bahayanya. Tidak boleh berdasarkan sentimen saja. Mesti masuk akal sedikit. Jadi itu yang dikatakan, pembentukan naratif dalil perang ini adalah penting. Dan banyak digunakan oleh media. Termasuk seperti Amin kata tadi, media sosial yang banyak digunakan. Saya sebut tadi bila umat Islam lah yang paling teruk pay for the price. Disebabkan tragedi WTC dulu, even banyak perang-perang di dunia yang berlaku, akhirnya yang mendapat tempias paling teruk adalah umat Islam. Ya, betul. Soalan saya, Prof, negara mana biasanya menjadi, orang Kelantan kata, kepala pengak lah. Dalang, kepala yang paling dahsyat lah. Di dalam mencetuskan, mastermind dalam mencetuskan berita palsu. Dan paling sedih, siapa yang paling mudah kena tipu dengan berita palsu? Adakah negara-negara Arab? Apa ungkapan yang digunakan tadi?
Kepala pengak. Okey. Mastermind. Okey. Saya walaupun orang Kelantan, saya tak faham. Oh, Prof Kelantan. Saya orang Kelantan. Ya Allah, kita kenal lama Prof, baru saya tahu Prof Kelantan. Saya orang Kelantan tapi tak pernah bersekolah di Kelantan. Saya tahu perkataan sengoti. Saya suka Sengoti. Sebutan saya pun tak betul, tapi betul saya suka. Hok Sengoti. Saya tahu tu cuma 7-8 tahun lepas ungkapan tu. Serius? Prof Kelantan di mana, Prof? Pasir Mas. Pasir Mas, Okey. sungguh Saya Pasir Mas juga. Tahu. Okey, teruskan, Prof. Tak ada. Guna sengoti, saya suka sangat perkataan itu. Pertama kali saya bercakap di depan dengan Tok Pa. Oh, Tok Pa. Orang Jeli. Saya pun cakap sengoti tau. Ungkapan tu saya cakap. Hak sengoti. Tok Pa tu, dia tak faham. Kerana ucapan saya sebut pronunciation. Slang tu tak betul. Tak bunyi budu lah mana betul. lah. Saya memang orang Kelantan, Amin. IC saya 03. Tapi berbalik pada soalan Amin tadi. Ialah mangsanya adalah dikatakan Islam lah. Dan naratif yang dikeluarkan daripada Barat. Walaupun Amin sebut daripada Amerika Syarikat, naratifnya banyak daripada Barat. Saya bagi contoh. Kita berbual tadi pasal Dr. Hasnan Awad. Ya. Sebelum kita rakaman tadi, sponsor dia telah memberitahu saya nak buat round table discussion tak. Dan saya telah dikatakan memberitahu salah satu organisasi di Malaysia bahawa nak tak. Tapi organisasi itu kata tak nak. Kenapa saya kata? Kerana dia lebih kepada kumpulan Hamas. Bukan kepada Fatah. Saya nak walhalnya bukan ke historically dia orang kanan Yasir Arafat. Betul. Tapi oleh kerana Yasir Arafat itu lebih mirip kepada Fatah. Dan sekarang orang yang CEO organisasi itu adalah dikatakan lebih kepada kumpulan Hamas. Pro Hamas. Dia tak nak. Jadi itu dikatakan naratif permainan meracuni. Secara faktualnya bukan. Ya, bukan. Walaupun Amin cuba menjolok saya menyebut orang Arab, kita di sini juga kadang-kala termakan dengan naratif yang itu yang saya katakan tadi. Dan organisasi tak jauh dari sini, dekat je. Jadi ini yang dikatakan bahawa bahayanya permainan naratif ini. Dan mangsanya adalah dikatakan orang Islam. Dan Islamofobia itu terbit daripada permainan naratif. Kerana saya tak setuju sangat dengan Islamofobia ini. Saya ambil contoh dengan pembakaran Al-Quran oleh Paulson di Sweden. Di Sweden baru-baru ini. Ini bukan masalah Islamofobia, Amin. Dia tahu apa yang sensitif terhadap orang Islam tu sengaja dia buat. Dia bukan tak tahu pun. Dia tahu. Dia saja je. Dia tahu. Jadi ini bukan Islamofobia. Islamofobia adalah takut kepada Islam. Dalam keadaan tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Itu Islamofobia. Ni dia tahu. Dia tahu. Dan sengaja dia gunakan apa yang dia tahu. Itu yang Islamofobia. Bahasa mudah saja cari pasal. Ya, betul tu. Jadi ini yang dikatakan Islamofobia itu memang dia tak ada Kalau kita sebut anti-Semitic, terus kena tindakan. Jadi ini yang dikatakan naratif yang dijual oleh Barat, kita yang menjadi mangsanya. Dan kita lihat juga daripada kita bincang pasal negara-negara Barat, ala-ala kita sebut pasal negara-negara Arab, Mesir berlakunya peristiwa perang pasca Rabi'ah hari itu kan. Apa punca sebenarnya? Sebab tak kurang jugalah mereka menyalahkan Ikhwan, tak kurang juga mereka menyalahkan puak blok Islamis. Adakah di sana naratif yang kita tak tahu? Fakta yang kita tidak sedar, Prof? Ya, saya pun terfikirlah. Kita bermula pada Arab Spring lah. Ya, Arab 2011. Spring. Dan selepas itu 2013, seperti kata Amin tadi, Muslim Brotherhood. Ya, sebab Muslim Brotherhood dia menang secara demokrasi. Ya, demokrasi. Saya terfikir juga, jikalaulah Muhammad Morsi itu dikatakan menjadi presiden, tidak disingkirkan, apakah keadaan Mesir itu lebih baik? Tapi naratifnya adalah Muslim Brotherhood itu, Muhammad Morsi itu adalah diangkat sebagai kumpulan pengganas. Dan digunakan oleh, saya katakan, Fatah al-Sisi untuk dikatakan menjadi pemimpin. Jadi itu yang dikatakan naratif itu paling penting. Dan Mesir itu satu contoh yang baik. Dan kalau kita lihat dalam Arab Spring umpamanya, banyak-banyak negara Arab yang terkesan
Mesir ke Libya ke semua menjadi teruk. Yaman, Kecuali Yaman, kecuali Tunisia. Tunisia. Mereka belajar daripada kesilapan, mereka belajar daripada Arab Spring supaya memberi demokrasi supaya rakyat membuat pilihannya. Jadi ini yang dikatakan bahawa penting naratif-naratif yang datang dari Barat itu kadang-kala kita sendiri kita termakan dengan permainan naratif ini. Melalui pembacaan Prof, adakah benar Muslim Brotherhood ataupun Ikhwan tu teroris? Sedangkan mereka sekian lama berada di dalam jalur demokrasi. Ya, dia sama juga dengan kumpulan Hamas. Ada yang mengatakan memanglah melihat itu sebagai kumpulan militan. Tapi kita, termasuk saya, tidak melihat itu sebagai kumpulan militan. Jadi ini yang dikatakan bergantung kepada siapa yang kita percaya dan bergantung kepada agenda kita. Dan di Mesir itu dilabelkan Muslim Brotherhood sebagai pengganas dan naratif itu datang daripada Barat sebenarnya dan disokong oleh setengah golongan kumpulan di Mesir. Jadi ini semua bergantung kepada agenda masing-masing. Bila Prof sebut tentang anti-Semitic tadi kan, saya teringat satu temu bual antara BBC dengan Tun Mahathir. Ya. We might have some differences dengan Tun, tapi ada banyak isu-isu dunia yang kita selutlah pada beliau. Ya. Antaranya bila dia diserang teruk dalam satu interview Hard Talk tentang anti-Semitic. Dia kata anti-Semitic ni korang yang cipta. Ya, betul. Kan, korang yang gunakan sebagai senjata untuk memburukkan dunia Islam. Maknanya anti-Semitism ni adalah senjata yang dicipta sendiri oleh mereka. Begitu juga, adakah perkataan militan pula, Prof? Sebenarnya sengaja dicipta sebagai tools untuk memburukkan mana-mana mereka yang tidak sebulu dengan naratif-naratif Barat. Ya, betul. Ini adalah ciptaan. Dan sebentar ini ciptaan Amin. Kenapa saya katakan? Bila Amin menyebut ungkapan we, saya rasa we itu tak termasuk saya kot. Betul. Okay. Tapi dengan secara tak langsung seolah-olah. Ya, nak seolah-olah. kata kita. Ya, mungkin tak sengaja betul, lah. betul. Takkan nak sebut I pula kan. Takkan Amin nampak, seorang pula. Nampak belagak pula kan. Betul. Okay. Ya, betul. Ungkapan Islamofobia, antisemitik. Bagi saya antisemitik itu adalah satu untuk memburukkan Islam sebab yang antisemitik itu adalah orang Islam. Ya. Walaupun ramai lagi Padahal orang lain. ada juga Kristian anti-Yahudi. Sebenarnya antisemitik itu adalah untuk mempertahankan rejim Israel. Kalau kita kritik Israel, Antisemitik. dituduh antisemitik. Saya ingat Rashidah Tlaib, ahli Kongres daripada Minnesota. Minnesota. Dan juga Ilhan Omar daripada Michigan, dituduh sebagai antisemitik. Kenapa? Selalu kritik hal Israel. Dasar Biden tentang Israel disebut sebagai antisemitik. Jadi itu dia katakan bahawa dikatakan tujuannya asalnya untuk dikatakan mempertahankan Yahudi, tapi sebenarnya kalau kita kritik Israel, anda juga akan dilabel sebagai antisemitik. Tapi bila mereka kritik negara-negara Islam, okey pula. Okey, sebab tak ada term dia. Tak ada term dia. Sebab pakai nak kata term Islamofobia tak ada benda sangat. Dia tak ada hukumannya. Seorang pelukis kartun Dilbert, beliau banyak mengkritik tentang orang hitam di Amerika Syarikat dan dituduh sebagai racist. Terus sebanyak 120 akhbar menolak kartun tu. Hentam dia lah. Hentam tu sebab racist. Tapi kalau Islamofobia tak ada banyak sangat. Memang betul. Itu adalah ungkapan buatan. Secara tersiratnya adalah amat bahaya sekali. Dan sedihnya terkadang orang Malaysia pun termakan dengan senjata tersebut. Dan betul. Sebab itu Prof sebut tadi lah. Ya, sebab kita hanya membaca akhbar daripada tertentu dan akhbar itu akan membentuk minda seseorang. Saya berterus terang, Amin. Ya. Ramalan kaji cuaca daripada RTM saya tak nak tengok. Serius? Memang tak nak tengok. Walaupun dia bercakap pasal Malaysia kan. Detail. Saya suka tengok BBC, man. Ramalan cuaca? Ramalan cuaca. Malaysia dia tak sebut pun. Dalam peta dia tu tak ada pun Kuala Lumpur. Singapura tak ada, sebut. Okay. Bangkok ada, Manila ada. Kuala Lumpur tak sebut. Tapi saya suka tengok. Kenapa? Sebab apa, bro? Tak tahulah. Saya mungkin dah terpengaruh dengan naratif diorang tu. Saya lebih suka tengok. Tapi dalam masa 2-3 hari ni, Amin, ramalan cuaca dia mesti sebut Peninsula Malaysia.
Sebab hujan je. Bila dah buruk, dia sebut Baru Malaysia. disebut. Oh. Sebabnya selalu biasa je. Selalu sebut belah-belah Korea Selatan, China. Itu yang cuaca buruk. Itu dia katakan permainan naratif. Nampak kecil. Bila yang buruk, dia highlight. Ya. Bila kita cuaca elok je, dia buat krik-krik. Tak sebut langsung pun. Tak sebut. Lah. Betul. Itu pembentukan naratif dalam media itu. Sampai begitu sekali saya terpengaruh. Amin. Okay. Kalau Prof boleh pengaruh kita lagi. Prof, kita berbalik pada perang tadi. Tadi Prof ada sebut syarikat-syarikat yang mendapat manfaat daripada perang-perang. Boleh Prof pendetailkan sikit? Ya, syarikat katakan kontraktor seperti Northrop Grumman, semua tu Lockheed telah mengisytiharkan keuntungan yang berlipat ganda. Kenapa? Senjata yang dibekalkan kepada Ukraine oleh Amerika Syarikat semua datang daripada mereka. Dan kita tahu juga apa yang berlaku di Iraq umpamanya dikatakan sebagai testing ground untuk mencuba senjata-senjata tertentu. Jadi sebab itu dalam peperangan ni kita kena lihat siapa yang dapat untung, bukan dari segi ideologi saja, tapi dari segi manfaat ekonomi itu sendiri. Dan salah satu sebab kenapa sekatan ekonomi digunakan terhadap Rusia adalah untuk menyekat keuangan itu. Tapi nampaknya tak menjadilah. Jadi itu yang saya dapat jawab. Saya tengok Amir dah tengok jam tadi. Mungkin dah terlebih masa sikit. Okey lagi Prof. Akhirnya, bila kita tengok balik, apabila berlaku serangan-serangan ke atas negara tertentu, antara justification paling kuat ialah dikatakan adanya weapon of mass destruction. Senjata nuklear dan sebagainya. Adakah benar adakah benar bila kita boleh tuduh sebegitu sekali, dan memang betul ke adanya negara yang mempunyai senjata nuklear? Kalau ada, negara mana yang betul-betul terbukti wujud? Yang betul-betul terbukti wujud adalah dikatakan 5 negara lah. Dan 2 negara yang kita boleh sebut sekarang dalam konflik sekarang adalah Rusia dengan Amerika Syarikat. Mereka mempunyai senjata nuklear selain pada Korea Utara. Dan sekarang terdapat naratif yang cuba memberi timbul persepsi Iran sedang membangunkan senjata nuklear mereka. Dah lama saya dengar Prof kata Iran sedang membangunkan. Duk bangun dah siap belum? Belum lagi. Sebab betul. Baru-baru ni dikatakan uranium dikayakan sehingga 80%. Kalau nak ada capability tu, kemampuan itu kena sampai 85%, 90%. So it's around the corner. Belum lagi. Tapi kita tahu bahawa Israel dia cakap tak ada. Kadang-kadang ada, itu persepsi permainan ambiguity-nya. Tapi senjata nuklear ni, Kim Jong-un daripada Korea Utara telah belajar bahawa dengan adanya senjata nuklear, negara lain tak berani nak menyerang dia. Dan sama juga apa yang berlaku dengan Rusia pada ketika ini. Tapi buat ketika ni lah, senjata nuklear itu saya melihat sebagai pengekang peperangan. Bukan lagi sebagai pencetus. Bukan lagi sebagai pencetus. Maknanya mereka yang mempunyai senjata nuklear hanyalah sebagai mechanism of defense, bukan sebagai pencetus peperangan. Setakat hari inilah. Sebab itu dikatakan Korea Selatan, Amerika Syarikat selalu lakukan latihan ketenteraan, tapi Korea Utara tak risau sangat sebenarnya sebab mereka ada kemampuan, dan itu yang perlu mereka cuba beritahu mereka ada kemampuan ini. Jadi setakat ini itu adalah kekangan sebagai serangan kepada negara tersebut. Baiklah, Prof Azmi, terima kasih kerana sudi bersama dalam AP Podcast. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah, dan saya minta maaf kerana terlampau banyak kita pergi ke sisi-sisi Prof, yang... itulah keindahan bila menjadikan Prof sebagai tetamu kami. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.